kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua. I hope semua masih boleh bertahan lah kan. Tengok muka saya ni. Okay, tajuk kedua diberikan iaitu berkaitan dengan komunikasi pelanggan dalam perniagaan atas talian. Saya cuba untuk relatekan dengan apa yang kita dah session yang kita dah lalui tadi, iaitu periklanan, and then nanti kita akan lihat macam mana dia relate interrelation dia. Okey, so untuk isi kandungannya untuk hari ni kita akan lihat apa itu komunikasi pelanggan, okey, and then macam apa kaitannya dengan bisnes online. Okey, so apa yang saya nampak komunikasi pelanggan yang kita selalu buat ialah dekat web WhatsApp lah, betul tak? Kita berkomunikasi dengan pelanggan dekat WhatsApp. Dan bila kita buat posting, kita ada website pun salah satu cara untuk kita berkomunikasi, memberi maklumat produk kita kepada bakal-bakal pengguna kita, betul tak? Okay, so itu juga merupakan komunikasi atau cara penyampaian maklumat kepada pengguna. Okay, so oleh itu kita kenalah tahu sedikit berkaitan dengan copywriting, iaitu merupakan ayat-ayat iklan ataupun yang mengandungi beberapa ciri-cirinya tersendiri seperti pujukan, bertanya khabar, bertanya masalah dan memberi solusi, dan so itu yang kita panggil sebagai copywriting. Okay, ayat iklan yang biasa kita nampak dekat Facebook dan lain-lainnya. Okay, nombor salah kat situ. Okay, and then kita dah ada copywriting, kita akan lihat juga cara nak close sale. Pernah dengar tak perkataan ni, cara nak close sale dekat WhatsApp? Macam tu kan? Right. So kita akan lihat sedikit cara nak close sale dekat WhatsApp. Sebenarnya cara dia panjang, tip-tip dia banyak. Okay, tapi kita akan lihat secara asas dan generalnya lah. Okay, and then kita akan touch balik dengan customer database, sebab dia ada connection dekat situ. Okay, dan email marketing dan lain-lain komunikasi bersama pelanggan. Okay, alright, so ini dia. Familiar tak? Ada tak? Ada yang bekerja sendiri, ada yang bisnes online dekat rumah kan, ada yang bisnes dia dah besar. Kalau you bisnes besar, you dah ada you punya sales team dan you dah ada you punya customer service team, betul tak? Melayan pelanggan, betul tak? Kerja dia orang ialah dapat je lead dekat WhatsApp ataupun call ataupun email, mereka kena respond dengan begitu baiklah. Okay, so ini yang di belah sini. Okay, apa kata kalau kita business online secara part time dekat rumah kan? Okay, so same goes kita kena still melayan pelanggan kita. Okay, betul tak? So apakah teknik-teknik yang ada? Okay, so remember, ingat balik, okay, kita punya apa yang kita dah belajar tadi. Jika kita ada perniagaan, kita dah plan untuk buka satu perniagaan, nak menjual sesuatu, selain daripada kita dah study pasal kita punya market survey, pasal produk kita, kita punya USP, unique selling point. Okay, kita dah tahu selling point kita dah tahu target kita, range umur berapa, gender dia macam mana, lokasi dia dekat mana. Okay, apa lagi yang kita perlu tahu, target audience kita semua kan. So kita dah ready dah dengan produk packaging tu yang suit with the target audience. Dan kita akan buat periklanan, betul tak? Bila kita buat periklanan, by the time nak buat periklanan tu kita perlulah berkomunikasi juga, menyampaikan maklumat. Bila kita dah menyampaikan maklumat, okay, dekat Facebook, dekat blog, dekat IG, dekat website, so nanti customer akan contact kita. Bila customer akan contact kita, okay, so dekat situ kita perlu ada teknik. Copywriting tadi tu dah ada kan, iklan dah ada, copywriting tadi dah ada dekat semua channel tadi tu. Dan last sekali kita kena ada teknik convert to sale, kita panggil how to close. Kalau dalam standardnya dia panggil sale closing, kalau tak salah saya sale closing. Tapi biasa bila kita
term-term orang-orang bisnes ni convert to sale lah ataupun nak close sale dekat WhatsApp. Macam tu kan. Banyakkannya close sale dekat WhatsApp kan. Okay. So tu dia perjalanan dia daripada produk, marketing iaitu melalui iklan, and then kita copywriting kita macam mana dekat ayat iklan tu, and then bila kita dapat leads, kita panggil leads bila orang contact kita tadi tu kita panggil leads kan, iaitu potential customer kan. Leads, kita dapat leads, and then how to convert to leads. Adakah terus Assalamualaikum, ya nak beli produk ke? Harga dia RM20. Macam kan, seperti tertera di website. Dia macam tu kan. Tak elok lah macam tu kan. So dah ada teknik-teknik dia. Okay, jom kita tengok. Okay, so macam biasa kita tengok dulu apa itu komunikasi pelanggan. Komunikasi yang berkesan dengan pelanggan adalah langkah pertama dalam perkhidmatan pelanggan yang berkualiti tinggi dan seterusnya meningkatkan jualan. So maksudnya first cinta pandang pertama lah. Betul tak? Kan? Ikut pengalaman saya lah. Kan? Cuba kan. Awak pun mungkin dah rasa. Kalau customer, client tu contact kita, dia WhatsApp kita pukul 3. Kita respon pukul 6. Agak-agak customer tu rasa macam mana? Kan? Betul tak? Dia akan menjatuhkan waiting kita lah. Maksudnya dia akan menjatuhkan potential kita untuk convert dia untuk sales. So itu yang kita panggil sebagai langkah pertama tu. Okay. So sebagai business owner ataupun peniaga online ataupun offline, kita perlu memahami masalah dan kehendak pelanggan. Okay. And then macam biasa kita kena tahu kehendak dia, and then so that kita boleh come up dengan solution. And then kita kena mahir dalam mendengar dan memberi maklum balas. Okay, sebentar ya. Okay, sorry. Beri maklum balas, and then mahir dalam mendapat dan beri maklumat produk dan perkhidmatan. So kita kena tahu memang kena tahu luar dalam lah produk kita kan. Jangan sampai orang tanya, lepas tu you jawab, nanti dulu, sekejap lagi saya bagi tahu. Macam tu kan. Tak nak macam tu, okay. So and then berupaya memujuk dan mendapat tindakan daripada pelanggan, iaitu sale lah. Okay, tindakan belian. So once kita memang cover lah benda ni, kena tahu. Kalau dia call mahir mendengar tu maksudnya kalau kita berdepan lah kan, berdepan kita nak jual barang. Contohnya macam dulu kita ada ejen takaful kan, dealer kereta. So dekat situ komunikasi pelanggan dia mainkan peranan. Kalau kita yang WhatsApp ni agak kita kena baca lenggok bahasa lah, kan. Alright. So and then komunikasi pelanggan secara online yang biasa ataupun yang kita tidak sedar. Okay. Yang atas tu kita panggil sebagai, kita boleh guna dia dekat sales closing ataupun during kita nak close sale dekat WhatsApp tadi. Cuba tengok yang bawah ni, iaitu kita punya copywriting. Okay. Komunikasi pelanggan secara online. So bila kata kita nak berkomunicate dengan pelanggan, okay, first thing first, kita nak communicate melalui website. Kita ada buat website atau kita buat IG, kita buat Facebook page. Kita nak menceritakan, macam mana nak menceritakan produk kita tu kepada pelanggan. Sama ada menggunakan writing ataupun menggunakan video, okay, ataupun menggunakan animation dan sebagainya. So sekarang ni video banyaklah kan. Alright. So other than that, nombor 2, meletakkan medium perhubungan seperti butang WhatsApp, email dan nombor telefon. So bila kita dah buat copywriting, kita dah push content kita dekat website ataupun dekat Facebook page ataupun dekat blog, jangan lupa, kalau you perasan, mesti dekat bawah tu ada button hubungi kami, contact us now, buy now, kan, WhatsApp saya sekarang. So itu kita panggil button CTA lah. Okay. Sorry, yang tu boleh kita letak saja. Okay, kita ada contact page, and then dia sama jugalah dengan button CTA, iaitu call to action. Okay, bila kita dah daripada atas, kalau you pernah tengok one page ataupun landing page, kita panggil landing page daripada atas, dia ada kita panggil heading lah, power heading dia pasal apa. Lepas tu adalah step-step dia nombor 2 dia cerita bertanyakan masalah. Okey, nombor 3-nya bertanyakan solution. Nombor 4 bertanya, nanti kita akan tengok begitu apa. So last sekali kita akan providekan dengan button CTA, iaitu kita nak customer kita sama ada
terus buy now ataupun isi borang pun tak apa, kan? Nak dapatkan e-book percuma, okey, isi email anda kan, nama dan email. Kan, kami akan hantar e-book ke email anda. Padahal kita nak email dia untuk buat email marketing. Right? Yang nombor 4. Okay, so tu dia, okay, sedikit, okay, kaitan dengan yang berkaitan dengan komunikasi pelanggan, iaitu dia tak jauh lah daripada dua benda yang kita dah cerita tadi, iaitu sales closing and copywriting. So bila mana kita dah tahu, okay, konten-konten kita perlu ada elemen-elemen ni, cuba kita lihat contoh okay. Ini contoh website, web perniagaan. Okey, ni contoh website yang ada button WhatsApp dekat sini dan ada button call to action dekat sini. Okey, so nampak tak? And then dia ada portfolio, and then kita ada blog untuk berkongsi. Nanti kita akan tengok, kita akan belajar nanti sebagai business owner, sometimes you kena berkongsi. Okey, kalau kita tengok contoh yang apa? Sambal tumis padu tu siapa dia punya tu? Dia punya IG influencer tu yang share tu. Khairul Amin. Khairul Amin kan? Yes, Khairul Amin. Kalau kita tengok sejarah dia ada tunjukkan sejarah dia tak jadi sebenarnya kan, sambal nyet. Dia sampai level sekarang ni disebabkan dia punya content sharing dia sejak 2-3 tahun yang lepas. Bertahun-tahun dia buat content sharing. Dia bagi je kan tips video kan, buat masakan kan, setiap hari dia buat satu. So follower bertambah ramai, macam saya cakap tadi, kelas yang sebelum ni bertambah ramai. Bila orang dah nampak memang, dia memang semua tahu masak, berbayangkan bila dia keluarkan produk. Orang trust tak dekat situ? So on trust kan, betul tak? Sama juga dengan Datuk Vivi Yusof kita, okay. Bila kita nampak dia ada fashion ballet dengan IG follower yang ramai, kan? Okay. Tapi kita tak tahu dia sudah blogging sejak 2010, 10 tahun lepas. Di mana dia start dengan blogging. Blogging means dia bercerita pasal personal life dia, tips and trick dan sebagainya. So kumpul follower daripada blogging. Tapi saya zaman sekarang kita tak kita share je kan. Teknik sekarang memang kita share, jadi e-book kita share. Kita tak mengharapkan follower lah. Kita dekat Facebook pun kalau kita tengok personal branding kita panggil, mereka akan berkongsi lah kan, berkongsi kadang-kadang berkongsi tips and trick, okay, maklumat-maklumat terkini. Okay. Kita tidak mengharapkan follower, tapi dia akan datang secara naturalnya. Okay, alright. So cuba tengok kalau macam kita dah discuss tadi, kalau you kata you ni business owner ataupun you nak buka satu business, confirm you kena ada satu website rasmi, website perniagaan you. Dia sama ada landing page, sama ada website business biasa, content ataupun corporate profile ataupun e-commerce. So kena tengok balik lah produk kita jenis apa. Okay, alright. And then dekat dalam website tu kita perlu letak apa? Okay, yang paling macam biasa, ini semua common, maklumat produk, perkhidmatan yang jelas dan betul, tidak overclaim. Okay, kita ada banyak dengar yang produk-produk overclaim ni memang kena lah kan, betul tak? Overclaim tu maksudnya macam makan jus ni you boleh sihat serta-merta, ataupun makan je ubat kita ni you boleh terhindar daripada COVID-19. So dia macam tu overclaim. Sebab overclaim ni nanti dia akan ada lah apa kita panggil apa, geng-geng doktor-doktor ni yang akan counter balik kebenaran produk ni. So be careful, saya nasihatkan juga kepada diri saya juga, be careful kalau kita keluarkan produk kesihatan, okay, slimming pills ke, kalau kita nak talk about science ke kan, so sangat kena hati-hatilah, make sure you ada backup lah, you ada backup, hire seorang PR you yang tolong bantu. Okay, menyediakan butang hubungi kami, jangan lupa. And then sekarang ni Malaysia dia pakai WhatsApp, so kita sediakan WhatsApp ataupun Messenger ataupun Telegram punya button dekat WhatsApp kita. So tu dia
menyediakan borang pertanyaan, okey, menyediakan borang pertanyaan, tapi kat sini saya rasa kalau dah ada WhatsApp, borang pertanyaan ni dah tak payah dah. Ni zaman dulu, perasan tak? Kita buka ada website, lepas tu ada borang kan pertanyaan kan. Tapi sekarang bila kita dah boleh letak WhatsApp, sometimes tak payah borang pertanyaan pun tak apa dah. Okey, nombor telefon dan jangan lupa CTA, okey. Ini tak masuk copywriting lagi copywriting nanti So ini common lah kalau kita ada website. Okey, kalau kita ada website rasmi perniagaan kita. Okey. Okay, so back to our framework ni tadi. Okay. Okay, so apa bezanya? Okay, apa beza yang kali ni dengan yang tadi? So yang tadi yang pukul 2 sesi sebelum ni kita dah discuss lah, kita dah berkongsi kepelbagaian marketing channel ataupun advertising channel, betul tak? So now you nampak lah dalam 10 tu mana yang you boleh target dulu kan? Tujuannya adalah untuk mendapatkan traffic plus mendapatkan traffic. Kalau Google Ads tu mendapatkan traffic ke website, and then tak apa, biar dia membaca dulu, okay, dapatkan traffic, and then dia boleh beli atau bertanya dekat WhatsApp button. Tu kalau Google Ads ke website. Okay, Google Ads ke website, sama ada nak beli ataupun bertanya dulu. Facebook pun sama, okay. Kita buat Facebook Ads. Kat Facebook Ads tu kita boleh letak link website kita juga sebenarnya. Bila you dah ada website, dekat Facebook tu, selain daripada dapat engagement kan, you nak orang PM you dekat Facebook tu pun boleh, ataupun nak senang directkan dia ke website. Dalam website kan dah ada semua gambar-gambar tudung, katalog-katalog awak, tak payahlah nak tanya, betul tak? So tu yang kita cakap, apa-apa hal website kena ada especially on business owner yang ada keluarkan produk yang pelbagai. Okay, kalau tak jenuh nak menjawab kat Facebook, directkan dia je dekat website. So dia dekat website tu setiap produk kan ada maklumat, harga berapa. Dia add to cart, bayar terus. Bayar pun dia boleh bayar pakai credit card dengan payment online terus. Okay, dan kita akan dapat email, orang dia beli dan kita terus buat shipping. Okay, so itu kepelbagaian. So saya rasa yang 3 utama ni you all dah familiar kan, yang lain-lain lah kan, yang lain-lain Google Maps, okay, Google My Business, and then direct to listing, itu semua kita jangka panjangnya, secara jangka panjang, secara natural ni dia akan naik lah sendiri dekat Google. Okay, untuk hari ini kita nak tengok content kat sini using free content, okay, content yang macam mana kita nak buat. Dan juga how to convert. Bila dia dah sampai dekat sini, kita nak convert dia. Okay, clear or not? Any questions so far? Kalau okay, tolong respon sikit. Okay, dah penat? Alright. So, masih okay lagi. Alright. Okay, cuba tengok ni. Alright. Okay, so kita dah masuk sedikit pasal copywriting. Okay. Macam saya cakap tadi, okay, apa yang kita belajar hari ni, okay, mungkin ada yang dah tahu, ada yang baru, tapi bagi yang dah tahu, dig more, explore more, okay, contohnya nak buat Facebook Pixel. So macam mana, kan? Sama caranya, pergi ke YouTube dulu, try buat dulu, jadi ke tak, buat testing. Kalau tak juga, okay, barulah kita consider untuk hire. Saya recommend hire agency terus lah. Okay, so maksudnya kalau saya tak pasti, saya tak pernah macam join kelas-kelas sifu-sifu yang wibu-wibu tu. Dia apa-apa kita belajar sini sebab digital marketing ni benda baru, so semua orang baru Saya dalam bidang IT pun baru. Awak dalam bidang sains pun, kalau awak belajar pun sama je level dengan kita. Macam tu. Kan nak sifu bat ke, okay, boleh, no problem. Okay, tapi try dulu, buat dulu, okay, nanti at least you faham sikit. Okay, so sama juga dengan copywriting dengan cara nak close ni. Kalau kita tengok, copywriting banyak teknik, okay. Salah satu yang commonnya ialah yang saya dah tunjukkan dekat sini, iaitu define target audience dengan need, fahami masalah pelanggan, kita dah cerita tadi, betul? Daripada awal dan session sebelum ni, kita kena faham betul-betul lah target audience kita, range demographic dia, location dia dekat mana, okay, siapakah ia, okay. And then, cuba tengok cara nak buat ayat iklan
dekat Facebook. Okay. First, kita start dengan attention, okay, ataupun berikan perhatian. Sebab kenapa perhatian? Perhatian macam killer heading kita lah, kan? Killer heading dia. Sebab apa? Sebab kita ni hari-hari tengok iklan kot, kan, dekat Facebook, kan, dekat IG, kan. So apa yang nak menarik perhatian user kita ni? Okay, nak touch part mana? Emosi ke? Macam tu, kan. So itu di attention. Yang kita biasa kita nampak heading tu, and then interest ataupun desire, minat dia, and then kita akan ada offer. Okay, bila kita dah ambil perhatian dia, dan barulah kita tangkap minat dia. Okay, okay, anda ada masalah, ... Okay, nak tak kalau kami macam tu, kan, akan berikan ni dengan harga ... Macam tu, kan. So menarik minat dia, interest dia, tarik minat dia, and then harga yang kami berikan bukan saja murah, tapi kami akan pastikan kualiti. So itu desire, desire dia menambahkan lagi, oi betul lah, dia macam tu, desire. And then bila dah ada interest dan desire, barulah kita berikan offer. Okay, offer dapatkan, dapatkan sekarang 30%, macam tu, kan. Sehingga 31 Jun ini, harga akan naik, ... So tu offer. Then barulah kita buat action, letak button action. Okay, action iaitu button CTA. Okay, call sekarang ataupun klik link di bawah. Okay, then bila dia klik link, akan pergi kepada kita punya WhatsApp ataupun pergi kepada kita punya web e-commerce kita untuk diorang buat belian. Okay, alright. Siapa yang pernah nampak ni? Ni memang standard lah, kan? Okay, reply yes. Anak satu. Siapa yang pernah nampak ni? Okey, jom kita tengok contoh. Okey, saya ada dapatkan contoh dekat sini. Okey, jom kita tengok contoh, copywriting menggunakan teknik. Okey. Ada yang panggil AIDA, AIDA, ada yang panggil ADO saja, ADO, yes. Okey. And then untuk pengetahuan kamu, saya bawa satu contoh ni saja, tetapi dia ada banyak lagi, kita ada PAS, problem solving, problem, lepas tu ada attention and then solving. Okay, dia ada teknik-teknik lain, PAS, dia ada ACCA. So tapi yang paling common yang semua orang perlu tahu ialah yang soalan. Alright. Okay, cuba tengok dekat sini. 640 like. Okay. Saya. Okay. Pula. Okay, ada soalan so far? Family tak dengan AIDA ataupun ADO? Biasa saya sebut ADO je, ADO. Okay. Alright, cuba tengok kat sini, Cut House by Wana Foods. Okay. Okay, ni dia punya posting mendapat 640 likes, 760 komen, 90 shares. Okay, jual tart saja. Okay. So kalau kita tengok kat sini, attention dia apa kelas? Bila kita tengok, betul tak masalah yang biasa kita hadapi? Makan kuih tart lekat kat lelangit. Sometimes, betul tak? Kan ada yang kuih tart, ada yang rapuh, kan? Ada yang lembut, ada yang lekat kat lelangit. So dia dah get attention kita. Betul lah. Kan? Sis biasa makan kuih tart yang melekat teruk kat lelangit. Alright. Best tak kalau dapat makan kuih tart denas, okay, yang terus cair kat mulut. Tu yang saya cakap tadi. Okay. Masalah. Okay, masalah. And then tahu interest dia. Tarik interest dia, desire dia. Okay. Itu interest dia dulu. Best tak kalau dapat makan kuih tart yang terus cair kat mulut. Tak adalah rasa macam tersembur keluar. Ini yang saya kata ayat dia menggunakan native. Ayat dia menggunakan native.
Tapi nak menggunakan ayat native ni kena tengok juga kesesuaian produk kita. Kalau you bagi servis macam accounting ke kan, LHDN ke kan, apa percukaian ke, apa kontraktor ke, so you tak boleh pakai macam ni lah. Okay, alright. So okay, sis boleh try kuih. Okay, kalau tengok kat sini, sis boleh try kuih nanas macam tu kan. Itu interest juga. And then bayangkan, bayangkan tu dia dah desire. Okay, bayangkan di setiap gigitan, rasa gabungan perfect, dah. Okay, so bayangkan tu dah desire. Okay, and then macam lepas tu barulah lepas desire tu masuk, barulah kita masuk set macam produk details kita sikit. Okay, produk kita sikit, kekuatan kita, UPS kita, unique selling, UPS pula, USP kita, unique selling point kita dekat bahagian sini. So jangan tak cerita terus kan, kena cerita sikit lah dalam 3 macam tu karakteristik yang bagus on produk kita. Okay, alright. So and then barulah kita proceed with offer. Offer dalam bentuk discount, potongan, harga yang murah kan, 10% ataupun good buy ataupun combo purchase, PWP, ada macam tu. Okay, purchase with purchase dan sebagainya. Okay, okay, kat sini dia letak 50 orang saja. Ni benda common lah, biasa kita nampak kan. Okay. And then barulah, okay, so section sini semua ni offer and action lah. And then barulah kita letakkan link kita, action iaitu ataupun tawaran. Okay, iaitu button CTA kita. Okay, button CTA kita. Okay, alright. Bila kita klik, boleh orang klik and then dia akan pergi ke e-commerce. Kalau kita tengok tadi dekat framework kita, dia akan pergi kat website e-commerce kita untuk dia buat purchase terus. Kalau ada ni, ada, kalau Tart House ni dia ada e-commerce dia kan, Tart dia boleh beli 1, dia boleh beli 3 bundle, dia boleh beli lebih banyak lagi. So dia boleh buat dekat e-commerce saja. Dia tak perlu nak respon kepada WhatsApp. Tapi kalau you tak ada e-commerce, you kena sale tu berlaku dekat WhatsApp. Betul? Saya rasa ramai yang buat macam ni kan. Alright. Gambar yang diletakkan kat Tart House ni ialah gambar-gambar Tart dia lah. Gambar Tart dengan gambar kuih Tart dalam packaging dengan gambar-gambar testimoni dan gambar-gambar review yang dekat Google Maps tu. So nampak tak? Review yang dekat Google Maps tu. So kan nanti bila kita ada buat Google Maps, orang boleh review kita kan. Kalau kita dapat 5 star je, why not kita screenshot hari-hari letak point dekat ni. Point kan dekat boleh letak dekat Facebook kita macam tu. Okay, so far so good. Okay, yang tadi tu local business maksudnya dekat Malaysia. So nak kata orang Malaysia je ke buat teknik ni? Oh tak, saya ada dapatkan juga orang luar, US based. Okay, iaitu kalau kita tengok kat sini, dia buat backlink, okay, dia buat ranking juga, dia ranking SEO macam tu. Okay, cuba tengok kat sini. Alright, sama, dia ada juga attention. Okay, stop building backlink. Kenapa nak kena stop pula kan? Watch the rank on page 1 Google in 60 second. Dia kata okay, tak payah buat backlink pun kita boleh naikkan ranking you ke Google dalam 60%. Betul ke tak tu wallahu alam lah kan. Iklan-iklan macam ni memang akan keluar kat saya sebab nature saya web, SEO kan, betul tak, Google Ads. So Facebook akan pushkan iklan-iklan macam ni kat saya. Kalau you all, nature you all, behavior you all dekat media sosial, apa, food ke, shopping ke, you all akan dapat iklan yang sepatutnya lah kan, betul tak? Alright. Sebab dekat iklan Facebook tu dia ada satu function apa, siapa tahu? Similar audience tu kan, betul tak? Target similar audience 1%. Macam tu. Ni Google lah nanti Alright. So yang tu cara nak buat Facebook ads lah nanti. Okay, so attention ada tak? Ada, no problem. Sama macam kita kan. Tapi bagusnya dia awal dia dah letak URL kat situ. Now you can easily rank dot. Okay, and then you can use Feedly to boost your website traffic. Okay, so ini kekuatan produk dia kan, boost. Okay, boost you. You can use to boost your website traffic, videos, Facebook, save video dan sebagainya. Okay, alright. So dia dah menarik interest dan desire kita.
Betul tak? Kemudian dia akan sediakan offer one time fee kat situ. One time fee. Kalau you all yang ada servis, adakah you ambil fee tu secara bulanan ataupun tahunan ataupun sekali? Kan macam tu kan. Alright. Cuba tengok balik. Okay. I think kebanyakannya one time lah kan. So kena offer tu kena tukar lah kepada 30% off ke, 20 terawal ke, dia macam tu. Okay, and then dekat sini dia letakkan URL website. Okay, sebab dia kat sini berbeza dengan tag tadi tu. Tag tadi tu dia convert to say dekat WhatsApp. Tapi untuk yang bisnes-bisnes yang orang putih ni biasa, orang luar ni, biasa diorang pakai website je. Jarang, tak pernah saya nampak dia pakai WhatsApp macam kita, okay. Dia orang sangat fokuskan kepada website lah, landing page e-commerce, macam tu, okay. So itu dia one time fee bagi link kita, action dia kan. So link ni dia punya action lah. Maybe you are thinking okay that's cool, okay, right. So ni semua counter balik lah kalau ada masalah lain. Okay, kalau ada masalah lain, okay, so kita counter balik, dengan solution yang lain. Okay, so itu dia. Sama juga teknik dia, iaitu mesti kena ada attention, boleh letak icon, boleh letak bold, boleh besarkan huruf, okay. Biasanya kalau kat Malaysian style, biasa kita kalau awak tengok, mereka akan boldkan, bukan bold, dia akan capital, menggunakan huruf besar lah, menggunakan cap lah, cap letter, okay. Kita boleh juga, ada dan caps, kita boleh guna juga bold macam ni. Alright. So apa yang repeatnya? Okay, kalau macam ni dia boleh dapat 2k likes, okay. Contoh yang bagus lah sebab dia boleh dapat 2k like, 74 komen, okay, 700 komen lah, 200 shares, macam tu. Okay, so apa yang repeatnya? Kelas? Okay, repeat kat sini untuk dapatkan winning ads, okay. So bermaksud bila dia sangat susah sebenarnya nak mendapat betul-betul copywriting yang betul-betul mendapat attention audience. So kita kena banyak praktis, tengok contoh-contoh orang lain. Sebenarnya iklan yang kita nampak, bila kita nampak je iklan tu, dia sama ada simple, satu penggan saja, ataupun bercopywriting macam ni. Sebenarnya teknik diorang sama, selama ni kita nampak, tapi kita tak tahu di setiap section tu ada benda yang diselitkan, ada teknik dia, betul tak? Kan? Alright, unless brand kita memang betul-betul dah power. Contohnya kita ni Petronas ke, kita ni Sunway Group ke, nak promote Sunway Lagoon kan. So yang tu biasanya 3-4 line saja promotion dia. Then dia letak link, link ke website. Still orang akan like, share. Untuk kita yang sangat susah. Saya pun banyak belajar, banyak buat testing. So kita kena banyak buat testing, practice. Kita buat 3 ads atau lebih. Okay. Tapi untuk buat eksperimen kita buat 3 ads. 3 kita buat iklan 1, iklan 2, iklan 3. Kita letak bajet yang sama. Kalau main ads, bajet yang sama, 10, 10, 10. And then kita run ads kita, Facebook ads kita. Okay. Kalau tak buat ads pun buat benda yang sama, tapi tak payah running ads lah, posting. Tapi variable dia kena samalah. Contoh, kalau you buat iklan 1, iklan 2, iklan 3. Okay. Konten berbeza, kat situ you boleh play around. Konten berbeza, gambar tukar. Let's say awak ada 3 gambar, awak nak letak gambar ni, gambar A, B, C. Okay. Gambar bertukar. Tak pun awak nak letak, okay, yang ni nak letak gambar, yang ni nak letak link, yang ni nak letak video. Okay. Okay, run. Cuba run kat dia at the same time. Okay, on the same time. Okay, cuba tengok. Yang mana yang dapat perhatian lebih. Okay. Itu run at the same time kan. Yang kedua, buat benda yang sama tapi anjakkan harinya. Anjakkan harinya. Okay. Contohnya Isnin, Rabu dengan Jumaat. Okay. Iklan A, iklan B, iklan C. Iklan 1, iklan 2, iklan 3. Okay. Post timing sama. Okay. Tapi tarikh dia berbeza. Kita nak tengok. Okay. Ada efek tak? Macam tu.
Okay, so dekat situ kita boleh, yang eksperimen pertama kita boleh dapat lah antara iklan 1, iklan 2, iklan 3 ni, mana yang dapat engagement yang banyak. Dapat like, share, komen yang banyak. Okay. Sama juga kalau kita buat ads. Kalau kita buat Facebook ads contohnya, kita run iklan 1, iklan 2, iklan 3 ni, and then they run at the same time with the same cost, and then kita akan tengok insight dia punya analytics dia. Mana yang dapat engagement yang bagus, CTA yang bagus, conversion yang bagus, maka itulah yang kita akan ambil sebagai master ads kita. Contoh, kita run 3 ads, iklan nombor 2 yang bagus, kan? Banyak like, banyak komen, banyak share. So, iklan 1 dan 3 kita boleh stopkan dia. Okay, boleh stopkan dia. Okay, maksudnya kita stop ya. And then iklan 2 ni tadi, kita duplicate. Kita duplicate dan kita hanya ubah sedikit saja. Poin-poin yang penting-penting saja kalau kita nak ubah dan gambar. So dekat situ kita akan dapat winning ads. Winning ads, dan kita akan repeat the process. Okay, clear tak? Okay, alright. So dari situ barulah kita dapat yang iklan yang betul-betul mantap lah orang panggil. Okay, so ini standard method lah saya kirakan yang semua orang kena tahu, iaitu yang eksperimen ni tadi. Okay, on the copywriting side, kita dah tengok contoh, ada banyak lagi contoh lain yang kita boleh tengok. Okay. Yang lepas ni lepas ni bila dah tahu copywriting ni, lepas ni dah tahu copywriting, macam tadi kan yang tak jelas ni tadi, you nampak iklan macam ni. Nanti you akan rasa macam, oh okay, kita dah boleh analyse lah, kita dah boleh evaluate lah. Dia tak ada button to call. Dia tak ada call to action lah. Macam tu, peliknya macam tu. Okay, sebab kita dah biasa tengok dan kita dah faham kan apa yang perlu ada dekat copywriting tu. So bila kita tengok, nanti kita tu dapat capture. Oh ni dia punya heading, dia punya attention, oh ni dia punya desire. Dia macam tu. Okay. So lepas ni kalau main Facebook ke main IG ke, dah boleh lah, dah boleh study orang punya copywriting, and then boleh bawa kat kita punya. Okay. Okay. So far so good class. Reply one kalau okay, dengar baik, okay, faham. Okay. Okay, clear Ada question terus dekat ni dekat okay, cuba bayangkan produk you tadi tu, okay, buat cookies ke, buat service ke, kan? And then, macam mana copywriting yang sebetul ni? Okay, nanti slide nanti saya bagi, and then now kita tunjuk sikit macam mana nak buat heading, standard method lah nak buat heading masa copywriting. Yang ni memang betul lah kita kena buat sebab dia logik. Jelas tak jelas kan. Ada orang kita nampak copywriting dia memang ayat tergantung keliru kan. So macam tu kita apa ni kan, dia bagi servis apa ni. Okay, jom kita tengok sikit buat power heading title main title dia. Okay, first one, make sure kita punya title tu jelas lah apa yang nak disampaikan, tidak mengeluhkan. Okay, dia simple, catchy, dan yang biasa kita nampak. Okay, sebab dia ni bila kita nak touch bangsa pun agak susah juga bila orang nak tag orang Melayu macam mana, nak tag orang putih macam mana, nak tag orang Chinese macam mana kan. Tengok target audience kita kan. Alright, kalau kita tengok kat sini jelas dan tidak memilukan. Okay, heading simple, okay, catchy dan sebagainya. Okay, cuba tengok cara mudah. Okay, contoh ada satu contoh ni, cara mudah jana RM 8,000 sebulan secara part time. Kalau kita stop dekat sini saja, part time saja, orang keliru kan. Konon-konon nak berahsia kan, so orang tak suka. Orang cakap ini scam, betul tak? Ini mesti scam ni 8,000 sebulan. Bila orang cakap melalui ejen hartanah, secara part time melalui ejen hartanah, maksudnya kita jadi ejen hartanah secara part time, which is logic. Satu rumah memang boleh dapat 6-7 ribu kalau you boleh jual rumah 400,000 ke atas, betul tak? Kan? So dekat situ, okay, macam mana jadi part time? Tak tahu pula. Jadi when ejen hartanah ni boleh part time, dia macam tu kan.
Seboleh kita nak dig more kan, customer kita nak dig more, baca dan seterusnya. Okay. Kedua, ni perkataan mahal ataupun keywords killing keyword killing keywords je. Okay, ni yang biasa juga kita nampak ni. So untuk menarik minat emosi pembeli zaman COVID ni kan, orang ada yang terputus kan, ada yang terputus bekalan, ada yang terputus income, okay. So kat sini kadang-kadang seller-seller dah mula bermain emosi which is pada saya macam kita kena kurangkan lah kena kurangkan waktu sekarang ni, sebab jangan ada yang copywriting yang sampai mendowngradekan orang ke, macam tu tak nak. Itu contohnya setakat jimat ke tawaran ke normal. Okay, so apa killing keyword je? Percuma, tawaran, terhad, jimat, murah. So benda-benda ni kita nampak biasa, tapi sebenarnya inilah dia bermain dengan emosi. Kita tak tahu. Setiap orang tu berbeza kan, dia punya level of, kalau nampak kat saya iklan ni, sebab saya yang buat iklan, biasa kalau iklan lalu kat saya tu, saya boleh analyse lagi lah kan, servis apa kan, macam tu. Dia ni buat apa selling point dia macam tu tau. Tapi kalau dia lalu kat mak saya ke, Sabilah kan. So tawaran jimat koleksi, tawaran jimat koleksi tudung Sabela 2021 terhad kepada 20 pelanggan pertama hari ini saja. So semua dia keyword mahal ada, timing dia ada hari ini, kuantiti dia ada 20 pelanggan. So clear lah, jelas, tidak mengelirukan. Kan? Betul tak? Alright. Kan ada isu yang kata promosi, promosi sudah tamat, tak cakap pun dekat iklan, dia macam tu kan. Sebab apa? Kita tak bermain dengan time frame kan, bila promosi kita akan tamat. Okay, so dia macam teori pula hari ni, tak bertanya-tanya pula. Okay, tak apa, saya habiskan dulu Alright, so gabungan perkataan mahal. Okay, so maksudnya macam hybrid lah, kita bukan hybrid, kita combinekan lah jimat dengan murah dengan murah gila. Ini pun kita selalu nampak lah, tawaran hebat kan, macam tu kan. Jimat sehingga, dia macam tu keyword gabungan keyword, dua keyword killer dalam satu heading. Okay, tawaran jimat koleksi tudung, kita ubah sikit, terhadap 20 dengan hanya RM10 sehelai. Okay, so itu dia dah ada dua selling point dia, dah ada dua keyword dia kat situ. Alright. Okay, so yang keempat seterusnya, gambaran jelas. Okay, ini bagi niche, kan kita ada bisnes, berbagai bisnes. Ada yang bisnes healthy kan, ada yang bisnes pakaian, fashion, F&B, okay, kesihatan dan sebagainya. Okay, kita kena bagi gambaran jelas yang fakta yang dia dah familiar. Okay, logik ke? Kalau biasanya saya nak turunkan badan 1 kg dalam seminggu pun susah kan, dia macam tu. So kita bagi fakta tu, gambaran jelas, biar customer yang buat perbandingan sendiri, sebab niche ni niche dia, maksudnya customer dia tahu. Okay, so contohnya turunkan 5 kg berat badan dalam 7 hari, contoh macam tu kan. Okay, so customer akan fikir sendirilah, logik ke tak, boleh ke tak. Janganlah turunkan 20 kg berat badan dalam 7 hari. Customer akan buat pandangan, tak logik ni, macam tu kan, mengarut scam, macam tu kan. So tu dia gambaran jelas. Okay, next kita pergi kepada soalan emosi. Ni yang saya cakap tadi, kena berhati-hati dengan, kena agak berhati-hati dengan emosi. Jangan terlalu bermain emosi sangat dalam zaman COVID ni kan. Okay, nak jual ubat COVID lah yang mengarut ke, so tu tidak digalakkan lah. Okay, so contoh soalan emosi ketengahkan masalah pelanggan. Kita kena ketengahkan masalah pelanggan dan kita kena bagi solution lah kan. Kalau tudung Sabela tadi tu tak adanya kita nak tengahkan masalah pelanggan, walaupun kalau tudung yes lah, kalau baju kurung dia yes lah, sebab USP dia apa Sabela, tanpa iron kan,
baju kurung tanpa iron, which is memang ramai yang perempuan kata, oh memang memang tak payah iron macam tu kan. Itu masalah dia. Masalah kaum perempuan kena iron tudung, iron baju kurung for example kan. So dia tackle yang tu, dia tap bahagian yang tu. Tapi untuk yang lain-lain, okay, contohnya muka masih berjerawat kan macam tu kan. Adakah muka anda masih berjerawat? Hari nikah dah nak dekat. Dia macam tu kan, hari nikah dah nak dekat ni. So dia akan tap niche, orang yang ni lah kan, yang sepatutnya lah. So tu dia. And then sepatutnya ada lagi satu time frame. Boleh letakkan macam hari ni tadi tu, sehingga berapa hari bulan macam tu kan. Jualan sehingga 20 pelanggan sehingga 30 Jun. So tu dia contoh-contoh heading, power heading yang common lah, yang basic ataupun yang asas yang semua orang perlu tahu. Business owner peniaga online kena tahu. Okay, which is kita dah nampak tapi sebenarnya kita tak highlight kan. Nampak yang kuning-kuning tu, kita tak perasan gitu. Okay. And then okay, can we move to cara close sales? Okay. So now copywriting dah cantik kan. Copywriting dah okay, insyaAllah lah kan. Nanti sama-sama kita practice memang dia bukannya terus lepas ni awak buat copywriting terus jalan tau. Tak you kena buat jadual tahu kan, kita kalau nak buat posting ke, nak buat posting dekat Facebook ke, dekat IG, kita kena ada jadual. Dah jadual hari ni post apa, nak post hari-hari ke nak post 2 hari sekali. Nak post pasal apa. Kena jadualkan lah, hari ni post pasal produk, besok nak post pasal personal, hari ketiga nak post pasal tips, hari keempat nak post pasal soft selling, macam tu kan. Nak buat soft selling. Hari kelima waktu sekian-sekian nak buat hard selling. So posting punya duration dan jadual pun perlu ada. Okay. So jangan main hari-hari buat hard selling kan. Macam tu kan. Hard selling yang latest saya dapati dikatakan hard selling kita buat time malam waktu prime 8 hingga 9 malam baru boleh buat hard selling. Hard selling tu maksudnya terus menjual lah. Soft selling nanti kita akan tengok nanti. Soft selling macam kita berkongsi tips dan sebagainya. Okay, so now web dah ada, iklan dah ada, betul tak kan? Iklan dah ada, lepas tu iklan pula copywriting dah mantap, orang klik button call, CTA, call to action button, orang klik button WhatsApp kita, maka dia pergi ke WhatsApp kan, okay. Cuba tengok siapa yang handle WhatsApp tu. Okay, awak sendiri ke yang sebagai business owner yang handle WhatsApp tu ataupun ada staff? Kalau ada staff memang kena spend sikit, memang kena bagi dia masuk kelas ni lah, business online lah macam tu. Okay, so cuba tengok contoh kat sini proses apa itu close sale ataupun convert to sale customer ni, proses menukarkan prospek yang berminat kepada customer sehingga sampai mereka buat bayaran bagi belian produk kita. Okay, macam saya cakap, orang yang klik call to action kita tu dia baru leads kita baru dapat leads dalam bentuk call, dalam bentuk email, dia bagi email dekat dalam form tu, dia tekan button WhatsApp kita, itu baru leads kan, potential potential prospect kita. And then bila business lead bila dah sampai tu barulah kita kena convertkan dia jadikan dia betul-betul customer kita. Bila dia dah beli pun kita kena convertkan dia jadi repeating customer. Okay, so apa yang kita kena buat ialah bila kita dapat je WhatsApp, first of all biasanya kita akan cakap terima kasih kerana menghubungi to standard end. Betul tak? That's why ada yang business akan menggunakan better you all pakai account business WhatsApp for business so that you boleh automatekan dia. Okay, right. Tapi ada juga yang suka menggunakan manual sebab apa? Sebab customer ni sometimes dia tahu kita pakai robot kan. Dia assume that kita macam alah macam tu kan. Aku nak tanya ni dia macam tu. Okay, so
Ada yang it depends, ada yang business owner pakai kebanyakannya pakai WhatsApp business, ada yang masih lagi pakai manual. Okay. Alright. So hargai customer, ucap terima kasih kerana melayari website kami atau menghubungi kami. And then kita kena tanya pula, boleh saya, kita kena kenal dia. Okay, boleh kita kena kenal dia. Boleh saya tanya nama dan apa yang boleh saya bantu, macam tu kan, apa yang saya boleh bantu. Bila you tanya apa yang boleh saya bantu, okay, dia tanya apa masalah awak pula kan. Sebab kita nak tahu apa masalah customer tersebut. Okay, kita kena highlightkan dia kat sini kita bukan terus nak menjual tau. Kita nak membantu. Okay, nak membantu dia. Iaitu memberi solution. So that's why kita kena tanya dulu. So let's say bisnes awak tudung ke kan, mungkin ada masalah dengan pemilihan warna, color, size, kat situ. Okay, tapi biasanya dalam yang berbentuk servis lah. Servis aircon ke, bateri rosak ke, kereta rosak ke, yang tu sedap nak tap. Okay, yang tu sedap kita nak tap lah. Sebab dia memang tu ada masalah. Okay, urgent tentu. So bila dia dah tanya, okay, saya ada masalah kereta rosak tepi jalan contohnya kan. Okay. Kat situlah barulah kita cara nak menjawabnya, kita dah dapat nama tadi tu. Okay. Lepas dah dapat nama tadi tu dan dah dapat masalah dia tadi tu, okay, bagi nak convertkan perbualan, selesakan perbualan tu, kita kena sentiasa guna nama dia lah. Macam tu So let's say nama dia Amin, okay, ya Encik Amin, okay, saya faham, okay, kalau nak lebih skema macam tu lah, saya faham, okay, Encik Amin tengah ada masalah dekat tepi, okay, boleh bagi kami, macam tu, 30 minit untuk kami hantar komen, dia macam tu, okay, menggunakan nama, okay, dalam perbualan, okay, menggunakan nama dalam perbualan dan memberi solution, okay, memberi solution, okay, contoh kalau dia kata, okay, saya ada masalah pemilihan warna lah, kulit saya macam cerah sikit. So warna apa yang saya? Okay, biasanya dia macam tu kan. Biasanya kalau baju ini untuk kulit cerah, you kena pilih maroon, purple, bagi solution. Kan? And then customer akan fikirlah, bagi dia 3 minit. Dia jangan terus boom tau. Biasanya bagi dalam 1 hingga 2 minit. Sebab dia akan fikir, betul ke? Betul ke warna purple kan? Selama tak pernah kau purple lah. Dia macam tu So dia bagi 1 minit, barulah kita respon balik. Kalau tak ada feedback, respon balik. Macam mana cik? Okey tak dengan suggestion kami? Ada macam tu. Okey, feedback. Minta feedback balik. Lepas tu, okey juga. Not bad, betul juga. Saya pernah pakai baju warna purple. Dia macam tu kan. So barulah kita terangkan maklumat produk kita. Okey, untuk baju warna purple yang sesuai ialah brand ni, model ni, berharga yang ni, sekian. Okey. Mengikut teknik lah kan, teknik yang saya dah belajar daripada sifu ni semua kan, kena selitkan 4 testimonial. Okay, bagi servis saya jenis servis, okay, saya jenis servis, kan saya dah tengok tadi saya buat web design e-commerce, saya akan bagi, kalau dia kata problem dia, kalau dia kata dia business homestay, saya akan bagi website homestay yang saya dah buat ataupun hotel. Okay, untuk website hotel, boleh ikut sampel yang untuk website ini, cik perlukan ini. Bila customer search keyword, macam tu kan. Kita bagi penerangan, bagi suggestion. Bila dia dah bagi suggestion, okay, cik Amin juga boleh, Cik Amin juga boleh tengok contoh website-website yang kami dah buat, yang saya dah buat, macam tu kan. So dia pun klik, tengok. Most of the time bila dia tengok testimoni ataupun hasil kerja kita, okay, memang dia akan 80% dia akan convert. Kalau dalam bentuk servis. Servis tu kalau awak kata awak ni repair, awak plumber ke kan, plumber kan, awak repairing ke kan, all the service lah kan, gunting rambut ke, okay, sama ada testimoni ataupun gambar hasil kerja, okay, ataupun review dekat Google Maps tadi tu. That's why saya cakap
tadi saya recommend semua orang kena ada Google Maps dulu. Okay, boleh katakan wajib kena ada lah Google Maps sebab dia free, dia ada comments kat situ, dia ada review kat situ kan. Lepas kita dah, customer kita dah beli cookies kita, kita boleh bagi link Google Maps kita tu, minta dia bagi review dekat situ, okay. Bila dah banyak review kat situ, barulah kita boleh screenshot semua. Macam tu kan. Bagi tengok dekat bakal customer kita yang lain, dekat Facebook kita ke, macam tu. Dan ada juga saya dapat, servis saya dapat lah komen-komen yang kadang-kadang puas hati. Tapi kita akan respon lah, minta maaf jika perlu pembaikan sila hubungi kami dan sebagainya. Kita kena respon. Okay. Sebab servis ni memang Cik subjektif Azizi, lah. minta maaf. Ada soalan ni daripada Cik Nur Syakila. I think ni yang mana Cik Azizi mention pasal sebut nama ketika berbual tu kan. So dia kata kat sini macam mana penggunaan yang sis tu. Sebab saya perasan sekarang ramai sis, nak beli apa sis? Yes, macam tu kan. Betul. Macam mana tu? Okay. Untuk sis, guna step juga yang tadi, dapatkan nama dia dulu. Dan dah dapat nama, kalau saya tak tahu perempuan kan, kita lelaki bila ada orang perempuan, kita tak panggil sis, kita panggil terus panggil cik kan. Cik atau puan. Kalau among girl, perempuan dengan perempuan, boleh kan, boleh. You all rasa macam, kalau you tahulah kan, dekat Facebook tu you tengok profile dia atau IG kan, IG dia nampak macam range dalam 18 to 25 kan. Nak panggil sis boleh, okay, nak panggil sis boleh. Tapi sangat recommended atau sangat cantiknya kita letak nama dia. Okay, sis Fahar ke kan. Ataupun terus lepas ni cuba tukar. Buat testing, cuba tukar. Cik. Jangan guna sis, guna cik. Walaupun kita tahu umur dia muda ke kan, agak berumur ke, terus kita panggil dia cik atau puan, menunjukkan kita respect dia. Kan? Kita respect. Okay, so that dia nampaklah kita ni profesional dalam melayan customer. Kita tak membanding-bandingkan customer. Okay, saya ada dapat feedback daripada student. Bila saya cakap, you all tak beli ke tudung promo kan? Sir, kadang bila kita tanya ke, kadang dia orang tak respon pun sir, macam tu kan. Most probably kan, seller-seller yang memahal ni kadang-kadang dia akan tengok profile pitch kan, itulah profile pitch kita. Dia akan respond according to kalau kau letak gambar pakai kod, yang ni dia akan respon dulu. Yang tu kadang-kadang ada juga benarnya lah, sebab saya ada baca, kita kena pandai memilih customer kan. Choose the right customer. Dia macam tu kan. Tapi untuk kita layan je lah semua macam tu. So respond to macam tadi boleh tanya nama juga. Boleh kalau nak pakai sis, terus sis followed by the name. Ataupun cuba tukar teknik dia. Tukar pada cik atau puan. Based on gambaran kita. Biasa saya lah, kalau orang tanya, saya akan tengok dulu. Bila orang WhatsApp, saya akan study dulu. Oh, dia dah ada WhatsApp business. Okay, dia produk ni produk dia yang ni, nama dia yang ini. Oh, dia dah ada website ke, dia dah ada Facebook. Okay, saya study dulu. Barulah saya tahu dia nak apa. Oh, dia nak website yang macam ni. Dia nak SEO yang macam ni. Dia nak kita marketkan dia. Dia nak tolong, dia nak minta kita, dia dah ada website, mesti dia nak kita buat Google Ads ataupun Facebook Ads. So, kita study dulu. Kalau ada opportunity untuk study dulu. Okay? Alright, so dah bagi 4 testimonial. 4 testimonial. Kalau tak ada, bagilah 3. Tapi biasanya 4 untuk diorang lebih confident dan lebih nak buat pembandingan untuk testimonials tu. Okay? Bertanya feedback. Okay, tanya pelanggan jika ada sebarang pertanyaan. Okay, and then lepas dah bagi maklumat produk ni, bagi dalam 3 minit untuk diorang digest. Untuk mereka digest. Okay, jangan, lepas dah testimonial tu jangan bagi apa-apa dah. Okay, bagi mereka buat judgement sendiri. Bagi mereka digest, lepas 3 minit, kalau kerja kita memang tunggulah kan. Okay, memang tunggulah kan. Memang tengah layan lah, tengah convert. Ya, boleh. Lepas selang waktu sikit, barulah kita tanya, cik ada apa-apa masalah, apa-apa pertanyaan berkaitan dengan produk kami tadi? Macam tu kan? Okay, alright. So nanti dia akan tanya. Okay, jika tidak, nampak? Okay, jika tidak ada apa-apa, boleh terus buat pembelian di
Macam tu minta boleh buat pembelian ni, bagi link produk yang menyenangkan customer contohnya kalau you dah ada e-commerce kan, e-commerce you contohnya saya contohlah saya guna Sabela lagi sabela.com.my/ sabela.com.my, tapi tudung tu tadi kan ada nama tudung kan, maksudnya kita dapatkan link penuh tudung tu lah untuk dia just tinggal add to cart saja, faham tak? Tu yang pentingnya e-commerce, okay? E-commerce ataupun site lah, so that setiap produk tu akan ada link. Contoh sabela.com/ tudung Camellia/ macam tu raya 2021. Dia macam tu kan, dia klik tu semua raya punya tudung dia akan keluar. Tu bagusnya kalau ada e-commerce catalog. So kita boleh, bila kita nak convert to sale tu, kita boleh bagi bagi terus link e-commerce kita tadi tu, so that customer hanya terus tekan add to cart dan boleh buat bayaran, sebab solution dia dah solve tadi dekat dalam kita punya WhatsApp. Okay, so selepas buat proses belian ni pelanggan, jika pelanggan yang bertanya, teruskan yang beri arahan proses belian. Okay, lepas mereka dah buat proses belian, dia nak add to cart, payment semua kan. Okay, nanti kita akan biasanya dekat e-commerce, siapa yang pernah ada e-commerce, nanti you all akan dapat dekat email, betul tak? Email notification, betul tak? So bila dapat email notification tu, biasanya dia semua automated. Macam kita beli Lazada, mana ada orang Lazada WhatsApp kita, betul tak? Okay, cuma biarkan je. Okay, biarkan benda tu biar automated je semua. Tapi kalau customer ada WhatsApp, kita kena jagalah. WhatsApp lagi, saya dah buat belian kan, boleh tolong trackkan lah. Oh ya, kami ada terima belian. Okay, kami akan hantar dalam masa 3 hari macam tu kan. So cepat-cepatlah packing semua tu, hantar. Okay, bila mereka dah terima, tanya kan, bila dah buat hantaran, lepas tu kita kena tanyalah, ni memang betul-betul ni standard lah kelas kalau nak follow. Bila kita dah buat penghantaran, kita tanya pula kan, dah terima belum? Bila dah terima, bila dah terima, barulah kita minta dia bagi review ataupun bagi gambar. Kan normal lah kan, review atau gambar. Gambar biasa kita nak kita WhatsApp ke apa kan, kita nak supaya gambar tu boleh kita postkan dekat kita punya Facebook kan, betul tak, dengan IG. Review, kalau kita ada dapat review dia dekat Google Map ataupun review dekat Facebook page punya review tu lagi bagus. Okay, sebab review dekat Google Map dengan Facebook page ni, kalau hari-hari consistently kita dapat review kan, dia akan memberitahu algo search engine atau algo Facebook tu yang page kita ni aktif, Google Map kita aktif. Sebab apa? Facebook dengan Google pun tahu ada Facebook page yang dia create lepas tu silent, betul tak? Tak aktif. Kan? Google Maps ataupun website pun sendiri. Website sendiri kalau kita tak update pun, Google search engine pun tahu website ni tak update. So buat apa saya nak naikkan website yang tak update dekat search engine? Buat apa saya nak naikkan Facebook yang tak update dekat search engine, betul tak? So jangan putus asa buat posting. Make sure kita buat posting at least seminggu sekali, kalau busy ke kan, buat part time saja kan, so that kita punya Facebook ni alive lah macam tu. Okay, boleh kita sambung Okay, so kita dengan cepat, kita ada beberapa minit lagi. Okay, database pelanggan. Okay, yang ni I think kita dah cerita sikit tadi. Okay, database pelanggan, bila you dah ada you dah convert kan tadi kan, you dah convert to sale, you dah dapat nama dia kan. Biasa kalau e-commerce, mereka nak login tu memang dia kena tak email address semua kan. Tapi kalau WhatsApp biasanya bila kita nak buat penghantaran kes tu, kita bolehlah minta dia punya maklumat dan kita boleh simpan dalam database. Okay, so ada dua cara untuk dapatkan database pelanggan. Salah satunya yang macam biasa kita nampak, ini saya ambil dekat Zalora. Okay, Zalora, atau you pergi mana-mana, Fashion Valley ke, website-website yang well known. Bila kita nak benchmark sesuatu bisnes tu, kita ambil yang terus yang high level lah dalam bidang kita tu, kita terus high level terus. Okay, jangan tengok member sebelah macam tu kan, dia pun baru belajar. So contoh kalau Zalora buat macam ni, mesti ada sebab. Mungkin ini teknik yang terkini, dia macam tu kan, dan proven.
Okay, cuba tengok copywriting dia, macam mana dapatkan email orang kan. Okay, and then in case of leads daripada Facebook, leads daripada WhatsApp tadi tu, okay, cara nak simpan database pelanggan pun ada teknik dia kan. Masing-masing ada teknik dia kan, betul tak? Macam saya ada teknik saya. Okay, yang macam ni, yang direkomendkan, contohlah ini, contohlah yang you boleh pakai. Contoh guna PCR kan. Prospect, customer, regular. Bila ada orang contact je kita pakai WhatsApp kan, tadi kita tanya nama kan, nama, kalau saya jenis perniagaan atau cek daripada company apa, ataupun detail-details yang relevan dengan bisnes awak lah kan. Contoh kat sini biasanya kita akan simpan nama, tarikh dia hubungi kita, okey, dan produk apa dia bertanya. Okey, contoh tak? Betul tak? Okay. Tapi kalau you memang jenis produk yang sama saja, cookie saja kan, mungkin you boleh tukarlah cookies tu kepada apa, kan, macam tu kan. Mungkin dia ada masalah, bertukarkan cookies tu kepada masalah ke kan. So contoh kat sini, P tu ialah dekat dalam handphone kita tu kita akan simpan lah P. Bracket tu tak payah, tak apa. P, Zul, macam tu kan. Tarikh dengan produk. Okay. P untuk prospect, C untuk customer, R untuk regular. Okay. Kalau prospect tu dah tukar kepada customer, dia dah beli, kita tukar dia kepada C. Bila C ni tadi, so that kita tahu dia ni customer. So that kita kena buat remarketing lagi kan, kita kena push lagi untuk beli produk-produk lain, customer. Bila dia dah regular, barulah dia customer dia beli lagi produk kita, barulah kita tukar kepada iaitu regular. So dia dah jadi regular customer kita. So maka banyaklah regular customer kita. Macam saya cerita awal tadi kan, bila kita jual something bukan sekali saja, kita nak regular customer. Kedai makan ke, apa sajalah, kedai makan, kedai gunting rambut, you buat servis apa kan, cookies ke, kita kena bergantung pada regular customer kita. Okay, sebab new customer tu mungkin susah nak dapat disebabkan ada persaingan-persaingan lain. Saya ada customer yang dia sekarang ni alive, dia hidup sekarang ni sebab regular customer saja. Okay, regular customer sejak 3 tahun lepas. Okay, dia pomen kan, macam tu kan. Sebab apa? Sebab nak dapat customer baru, kos iklan sangat tinggi. Kita kena fikir yang tu. Sometimes bila persaingan kita dah terlalu tinggi, satu halnya dengan kalau kita bergantung dengan teknologi iklan ni, Google, Facebook, IG ni, bila niche kita tu dah banyak sangat persaingan, banyak sangat orang beriklan, dia akan tahulah kan, dia akan tahu ramai ni orang beriklan ni, how about kalau aku naikkan harga, dia akan naikkan harga iklan kita. Kalau dulu saya ada pengalaman satu klik 50 sen, sekarang dah jadi RM3. Ada contoh yang pernah, case tadi yang pernah saya handle. Saya cakap kat orang tu, 3 tahun lepas kita boleh dapat 50 sen per klik. But now semua orang dah main Google Ads, dia dah jadi RM3 satu klik. So kalau you tak boleh nak, kalau kita tak boleh nak bid, kita tak boleh ni, kita akan, ranking kita akan jatuh lah. So orang ni tadi, customer saya tadi, dia bergantung kepada existing customer, regular customer. So itu pentingnya regular customer, sebab kita tak boleh mengharap sangat kepada teknologi. Teknologi boleh berubah. Google, Facebook, dia boleh slash kita. Dia boleh terminate kita punya iklan. Dia kata kita tak follow the rules. Saya pernah kena dekat Google, pernah kena dekat Facebook Ads. Okay, tiba-tiba tak follow the rules kan, macam tu kan. Right? Dia macam tu. Okay, so sometimes marketing channel lain boleh membantu kita. So jangan bergantung kepada satu channel sahaja. Okay, itu saja I think. Okay, so email marketing. Okay. Okay, email marketing. Okay, boleh tengok kat sini yang tadi pun saya dah cerita. Okay, dia penggunaan email bagi tujuan pemasaran dia lebih efektif. Autoresponder, Mailchimp. Okay, so apa yang perlu ada? Kita kena ada welcome email, kita ada apa email apa, tak tahu kan apa email yang kita nak pushkan tadi kan. Tadi saya kata kena collect database email, lepas tu buat email marketing. So apa yang nak kena di-emailkan? Ni lah dia.
Kadang-kadang kena email testimoni, bertanya khabar, diskaun, launching dan sebagainya. Okey, ada lain tak? Agak-agak lain communication skill yang lain. Okey, betul, saya pun pernah kena block kan Safira. Siapa yang main Facebook ads saya rasa mesti menghadapi kena block ads dia. Okey, pernah nampak yang ni? Kan tadi persoalan saya ada tak lain-lain communication yang kita boleh buat? Yes, ada Facebook live. Ada tak siapa yang biasa buat Facebook live? Tolong jawab. Okey, reply one Facebook live ataupun reply Facebook, FB. Okey. Macam ni case dia, entah awak cek sendirilah. Saya ada baca lah. Mula tak ada kan. Tak ada. Lepas tu 3 pagi sampai 3 pagi dia start pukul 1 kan. Siapa ada baca dia start pukul 1 ke pukul 12 malam. Buat Facebook live kan. Mula 1 follower. Sebab Facebook live ni dia bergantung kepada dia bergantung kepada kita punya existing follower dan reaction existing follower kita. So bila buat Facebook live kena make sure kita kena ada internet connection. Jangan buat seorang-seorang, kena ada pembantu untuk respond kepada buyer. Okey, kena ada tripod. Okey, jangan macam saya apa bateri mati lah apalah kan. Macam tu kan. Okey, lain-lain tips. Okey, kena umum awal. Okey, hari ni saya akan buat Facebook live pada pukul 10 malam. Okey, jom siapa yang nak beli kurung kan, baju kurung ni dengan harga. Okey, dah. Umum awal. Lepas tu bila orang dah masuk minta dia like, share, okay? Like 1, like 2, like 1, like 2. Siapa pernah dengar? Kan? Minta share, like dan comment. Sebab apa? Engagement Facebook bila nampak kita punya live tu engagement ada, barulah dia akan automatic dia akan recommend dekat kawan-kawan kita yang lain. Okay, clear? Okay, alright. And then kita ada branding di Instagram. Okay, jangan lupa buat branding, personal branding personal branding kita. Okay, tingkat kepercayaan pengguna dan business. Okay, you all juga boleh buat Instagram, IG story dan IGTV. Make use all of the opportunity atau service yang ada. Post cara guna produk ke, okay, tips pakai tudung ke macam biasa, okay, tapi make sure dia buat secara berkala dan consistent. Okay, jangan lupa tukar kepada business account. Okay, linkkan dekat bio tu, linkkan dekat you all punya website kalau ada, ataupun linkkan dekat you all punya Facebook page kalau ada. CTA masa buat Facebook tu, buat live tu, description dengan hashtag. Ada yang cakap buat hashtag sampai 15. Saya rasa macam mengganggu juga. So I think hashtag berpada-pada lah. Hashtag ni apa kelas? Make sure hashtag ni bukan mengganggu. Hashtag ni bila orang klik dia tahu apa yang terjadi. Maksudnya is common lah. Contohnya sekarang COVID-19 kan. So bila orang klik hashtag COVID-19 tu, cerita pasal COVID-19. Bukan cerita pasal jual tudung. Tiba-tiba awak jual tudung awak letak hashtag COVID-19. Nanti awak kena kecam. So jangan cakap inilah daripada Aisab. Okay, like dan komen dan sebagainya. Okay, so lain-lain teknik kita ada content marketing, soft selling, okay, hard selling, infographic. Okay, siapa yang pernah, okay, ini semua kalau you tengok ini semua is berkaitan dengan personal branding. Okay, ini yang macam Carol Aming tadi buat, okay, ataupun lain-lain personality ataupun author ataupun public figure yang lain, doktor ke apa ke kan. Dekat Facebook, dekat IG dia, kita tak, bila kita buat penulisan, berkongsi pengalaman, berkongsi tips, itu kita, tetapi kalau nak jual produk tu, kita kena relatekan lah. Relate kan, itu kita panggil soft selling. Hard selling yang macam tadi, okay, produk, okay, siapa nak produk yang ni? Okay, saya ada lagi 30 biji kan. Biasa saya beli RM20, saya jual RM10. Itu hard selling. Okay, other than that, yang paling penting yang I think semua peniaga dekat sini dah familiar lah kan. Kita kena buat personal branding. So personal branding adalah teknik-teknik dia, teknik penulisan, content marketing dia punya Facebook post dia macam mana. Bila dia nak buat video tu, video macam mana. Ada yang lebih advance sikit, ada budget sikit boleh buat infografik, belajar guna Canva dan sebagainya. Selitkan juga dengan foto kalau nak lah kan, foto awak pergi
melancong ke, pergi conference ke, pergi kursus ke, macam tu. Okay, konten-konten berkaitan. Okay, buat dia secara konsisten dan secara maksudnya bila orang nampak kita ni sebagai ni. Saya pun tak buat juga. Saya tak nak sebab kita ada kerja hakiki kan. Kita bukan main macam kami, macam saya, bukan main business kita buat business lah. Main business kami ialah teaching and learning kan, buat research semua kan. Macam tu So itu dia. I think okay, bagi tips kerja. Okay, ini bagi yang peniaga-peniaga, okay. Yang dalam zaman MCO ni kan, okay. Ni yang saya baru dapat lah kan, saya baru dapat. Okay, kalau nak buat bisnes sekarang ni, buat bisnes yang melibatkan servis, melibatkan servis seperti aircon repair, okay, wallpaper, decorator, tinting rumah sekarang panas kan, okay, plumber, general repairs, okay. Ada yang kita tak boleh go dengan bisnes kita, memang tak boleh go. So nak tak nak memang kita yang government panggil upskilling, kita kena belajar benda baru and then kita kena venture lah benda baru sebab benda ni dah tak boleh pakai dah. Bisnes kita ni macam tak boleh pakai, macam Kodak lah kan, kamera Kodak dah tak boleh pakai kan, macam tu kan, dia kena pergi ke digital macam tu. Okay, saya masih lagi boleh try local when orang kata kan ni real estate negotiator lah real estate. And then perkhidmatan urgent boleh fikirkan saya ada belajar dalam memberi servis kita kena tengok macam ni. Bila you pandang kereta, apa part-part kereta yang you boleh jual atau bagi servis? Kan? So tu yang datang ni Bateriku. Pernah dengar Bateriku? Bateriku pernah dengar tak? Bateriku pernah dengar kan? Dah ada ni dah kan? Dah ada van, dah ada billboard dah kan? Sebab apa? Sebab dekat kereta tu benda yang paling common orang berlaku ialah bateri mati tengah jalan kat rumah kan. So memang is a good urgent business lah. Kat KL tu ada berapa ribu kereta kan. Dia macam tu. Okay, sewa kereta kan. Pembersihan, rumput-rumput, bersih kapet. Kita nampak macam, oh kenapa dia orang buat macam ni? Sebenarnya memang sifu-sifu pun kadang dia orang akan beritahu benda ni. Okay? I think itu saja. 5.32, 2 minit lebih. Okay. Cik Azizi ada, I think bukan soalan lah, it's just Yep, Cik kalau Nur ada Syakila soalan ke. tanya, adakah ini dikira soft selling? Dia ada buat ayat kat situ. Kalau boleh tengok dekat ruangan chat. Nak cepat pergi kerja, tak sempat breakfast, nasib baik oat cookies atas meja office. Cik gitu. Tanya itu soft selling ke? Macam tu? Yes. Yang ni boleh yang ni heading lah, kita boleh panggil copywriting, heading dia dah okay. Tapi soft selling biasanya dia lebih konten dia lebih panjang sikit. Okay, berkaitan panjang sikit. Contoh you jual oat cookies kan. So oat cookies memang kita tahu macam dia memang bagus nak tackle orang-orang bekerja zaman sekarang yang nak cepat dan nak sihat, betul tak? So dekat situ, geng-geng Zumba kan. Dekat situ kita boleh buat, okay, ambil artikel berkaitan dengan kebaikan oats, relatekan dia dengan kurus ke, dia macam tu. Okay, itu contoh soft selling. Okay, and then kebaikannya, then okay, barulah bawah tu, barulah oat awak masuk kan, macam tu kan. Tapi kalau yang macam ni, bagus untuk heading lah. Heading dah bagus lah, tapi heading dia dah okay. Kalau boleh macam kalau nak copywriting lah, kita main copywriting. Kalau soft selling, maksudnya kena panjang, konten dia kena panjang sikit. Bercerita berkaitan dengan produk kita. Bukan secara direct, tetapi orang akan faham. Akhirnya, oh dia ni, okay. Oh kalau kita tak, contoh takaful lah kan, contoh takaful. Oh kalau kita tak sign up MRTA kan, contohlah kan, insurance ni kita tak akan dapat pampasan, macam tu kan. Dia macam tu. CTA bermaksud call to action. Okay, clear boleh Syakila? CTA bermaksud call to action. Call to action tu yang button yang biasa kita nampak dekat dalam web, kan kita dah cerita kan kebaikan produk tu semua, copywriting kita semua, bawah sekali ada okay, buy now kan, macam tu kan, subscribe now, macam tu kan, sign up now, register now, macam tu kan. So bila register dah akan isi borang, so itu dah dia CTA. Ada tak
dalam copywriting you all CTA. Kena ada lah kan, bagi link WhatsApp lah kan, whatsapp.my kan. You all pakai apa? whatsapp.my/ apa macam tu kan. So klik nanti dia akan pergi. Okay. I think itu sahaja kot. Tak ada soalan yang lain. Maka dengan ini tamatlah sesi Jom Buat Bisnes e-latih di bawah program iSET Prihatin. Terima kasih banyak-banyak Encik Zul Azizi di atas segala perkongsian panduan yang disampaikan. Saya rasa memang confirm tak cukup masa sebenarnya. Kalau tengok muka tadi macam nak tambah lagi ni. Kalau boleh darjat pukul 7. Tapi tak boleh sebabnya kita dah ada masa yang ditetapkan. Tapi insyaAllah kita akan ada buat sesi yang lain. Mana nak tahu kan? So nampak tadi tengok feedback orang, nampak macam nak lagi ni. InsyaAllah kita boleh sambung lagi. Okay. Kepada yang sudah mempunyai perniagaan sendiri, diharap apa yang dipelajari dapat membantu menjadikan jualan anda semakin rancak insyaAllah. Dan kepada yang baru berjinak-jinak dalam dunia perniagaan, semoga apa yang dikongsikan, apa yang anda pelajari dapat menjadi panduan kepada anda insyaAllah. Dan diharap segala apa yang dikongsikan dapat dimanfaatkan dan dipanjangkan. Makin bertambah-tambahlah dia punya pahala tu insyaAllah. Alright, sekali lagi untuk diingatkan mengisi borang kehadiran sesi petang, minta tolongnya pastikan isi borang kehadiran anda dan luangkan sedikit masa untuk mengisi kaji selidik program. Tadi Cik Azizi kata kumpul data kan, ni nak kumpul data ni. Apa lagi yang diperlukan untuk short courses ni? Database, customer database. Ya gitu. Tengok saya terus apply tau. Okay. Pastikan, lagi satu, pastikan ejaan nama anda adalah tepat bagi mengelakkan kesilapan dalam penyediaan sijil digital nantilah ya. Alright. So saya bagi pihak penganjur sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada kedua-dua penceramah kita kerana sudi meluangkan masa dalam waktu weekend lagi kan untuk menyampaikan maklumat ini dan kepada semua peserta kerana bertabah bersama-sama dengan kita daripada pagi sampai ke petang masih lagi setia bersama kita. Alright. So saya bagi pihak penganjur memohon ribuan kemaafan jika ada salah silap sepanjang sesi berlangsung. Dan semoga kita berjumpa di lain masa. Salam sejahtera dan bye. Good luck semua. Alright, good luck semua. Don't give up buat marketing. Terima kasih Tuan. Dia bila saya dengar tadi kan apa yang Cik Aziz kongsi tu, saya terus rasa macam saya kena buat sesuatu lah. Saya kena jual sesuatu. Kena Gitu pilih, kena pilih produk yang apa yang you minat. Betul. Tapi saya sebab masa ni saya promote short courses dululah dekat iSET ni. Yes. Okay, sekali lagi diingatkan tolong isi borang kehadiran anda. Okay, terima kasih semua. Jumpa lagi di masa yang akan datang insyaAllah. Terima kasih Cik Azizi. Assalamualaikum. Salam semua. Tengok saya dah ada business partner ni. Macam tiba kan. Saya nak jadi produk. Boleh jangan lupa saya lah. Kena. Nanti siapa dah buat website? Gitu. Okay, sekali lagi ingatkan tolong isi borang. Pastikan maklumat anda tepat supaya kami boleh hantar kongsikan dia punya penceramah punya slide sebab penceramah semua dah kongsikan, so kami akan kongsikan bersama-sama email dan juga sijil digital. Dan kepada tuan-tuan dan puan-puan semua, kalau yang tadi ada banyak yang terkeluar daripada sesi keluar masuk kalau tertinggal tu, alright, don't worry, kami dah record, ada recording dan kami insyaAllah kami akan upload di dalam iSET YouTube channel. Jangan lupa subscribe. Okay. Dan juga gambar-gambar anda semua akan kami kongsikan di IG dan juga FB iSET. Pun jangan lupa follow. Okay. Nampak tu? So gunakan ruangan yang ada sekarang ni dekat chat. Kalau ada nak jual barang ke boleh letak kat situ. Okay. Nampak? Time untuk promote. Ya. Promote. Jangan lupa. Okay, silakan. Terima kasih semua. Terima kasih. Alright. Ya, material pembentangan kami akan bagi bersama-sama dalam email nanti bersama-sama dengan sijil digital. Okay, sambil tu saya bacalah ya. Okay, kalau siapa ada yang jual barang tu bolehlah add dalam WhatsApp, tambah views. Okay, ada nombor telefon situ Encik Binti Wahab 017 7111 066.
Kalau nak rasa oat cookies, geng-geng Zumba, jangan lupa Roger Kila 014-329-7480. Dan jangan lupa like page Kifi Hijab, okay, yang mana bertudung, nak belikan untuk wife ke, silalah like page tersebut. Dan Encik Pali ada kongsikan Instagram. Encik Pali tadi ambil gambar kan? So fotografer nak ambil gambar silakan. Okay. So ada juga yang mana dekat area-area KL, boleh Roger Encik Abdul Mujib di 012-645-4872. Dan siapa yang nak inai rambut, inai kuku, inai kening, semua benda nak inaikan, boleh follow IG Abel Henna Line. Gitu. Alright, kursus seterusnya insyaAllah, kalau dah kongsikan email address anda, kami akan kongsikan newsletter kalau ada maklumat mengenai any other courses yang kami akan buat. Sebab itu kami minta email, nampak tak dah apply apa yang dipelajari tadi. Okey, Cik Siti Nur Farhana ada kongsikan di sini, ada bawal Fariha dan cotton bawal, premium bawal. Okey, untuk peminat bawal, bolehlah kontak 014-9320-003-6. Alright, Encik Azizi dah ada kongsikan kat situ, promosi web.biz. Jangan lupa pergi ke website sana untuk tengok. Dan juga sila like page Han Mira dan follow Han Mira IG. Okay. Dan juga Encik Hazri ada kongsikan di situ pautan kepada yang ni saya tak tahu. Okay, boleh kongsikan di situ. Alright, jangan lupa untuk isi borang kaji selidik. Saya bagi lagi sekali. Tolong ambil masa sedikit untuk isi dan jumpa lagi. InsyaAllah kami akan tutup borang kaji selidik pada pukul 6. Baik, Assalamualaikum.